Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Kami daripada kelas 1D, kami ingin membentangkan tajuk yang kelima, iaitu idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Kami terdiri daripada 3 adik kumpulan. Terimalah video daripada kami. Nama saya Muhammad Hakimi bin Jafli, memegang nombor matriks DI 21/436. Maksud idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain terdiri daripada 2 kata, iaitu idgham dan mutamasilain. Idgham bermaksud memasukkan, manakala mutamasilain pula bermaksud 2 huruf yang serupa. Maka idgham mutamasilain ialah pertemuan 2 huruf yang sama sifat dan makhrajnya, seperti dal bertemu dal, lam bertemu lam, dan sebagainya. Hukum dan cara bacaan idgham mutamasilain. Hukumnya adalah wajib diidghamkan. Ia berlaku apabila huruf sukun bertemu huruf harakat yang sama. Maka cara bacaannya hendaklah dimasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan sempurna. Antara contoh idgham mutamasilain yang terdapat di dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Maidah ayat 61, dal bertemu dal. Cara bacaannya waqad daqalu. Saya ulang, waqad daqalu. Selain itu, surah Al-Anbiya ayat 87, zal bertemu dengan huruf zal. Cara bacaannya izzahaba. Saya ulang, izzahaba. Terdapat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 61, nun bertemu dengan huruf nun. Cara bacaannya lan nasbira. Saya ulang, lan nasbira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum idgham, tetapi bukan idgham yang berada pada hukum nun mati. Okey, yang pertama ada namanya idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain? Iaitu apabila bertemu 2 huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Itu berarti semua huruf hijaiyah yang mati dan bertemu dengan huruf hijaiyah yang sama berharakat, maka dia termasuklah dalam idgham mutamasilain. Di sini beberapa contoh. Ba mati bertemu dengan ba yang berharakat. Idrib bi'asak. Idrib bi'asak. Cara membacanya seakan-akan dia ada syaddu. Ya, walaupun di sini dia tidak ada syaddu, tapi cara bacanya dia bersyaddu. Sebab dia idgham, memasukkan ba pertama dimasukkan ke ba, jadi suaranya itu ada syaddu. Contoh kedua adalah ta mati bertemu dengan ta berharakat. Rabihat tijarah. Rabihat tijarah. Contoh ketiga, zal mati bertemu dengan za berharakat. Izzahaba. Izzahaba. Contoh selanjutnya, fa mati bertemu dengan fa berharakat. Yusrif fil qatl. Yusrif fil qatl. Kemudian mim mati bertemu dengan mim berharakat.
Lakum ma sa'altum. Lakum ma sa'altum. Nun mati bertemu nun yang berharakat. Lan nu'mina. Lan nu'min. Okey. Dari beberapa contoh yang ada dekat papan ini, selain dari huruf-huruf yang ini pun boleh. Jadi semua, intinya idgham mutamatsilain, semua huruf hijaiyah yang mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang sama dan berharakat, maka dia termasuk idgham mutamatsilain. Sementara untuk huruf mim mati bertemu dengan mim berharakat dan nun mati bertemu dengan nun berharakat, selain idgham mutamatsilain, dia memiliki hukum yang lain. Contoh, mim mati bertemu dengan mim berharakat, dia masuk ke dalam idgham mimi berdengung dengan kadar 2 harakat. Ulang, lakum ma sa'altum. Lakum ma sa'altum. Kemudian nun mati bertemu dengan nun berharakat, dia masuk ke dalam idgham ma'al gunnah, juga berdengung dengan kadar 2 harakat. Lan nu'min. Lan nu'min. Okey, itulah sedikit penjelasan tentang idgham mutamatsilain. Nama saya Dayang Rahimah binti Muhammad Al-Yudin. Nombor kad metrik DI 21431. Maksud idgham mutajanisain ialah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berlainan sifatnya, seperti huruf ta, ta, lam dan ra serta zal dan za. Cara menyempurnakan idgham pada hukum ini ada 2, iaitu idgham nakis dan kamil. Wajib idgham kamil apabila yang pertama huruf ba bertemu dengan huruf mim, yang kedua huruf za, za, sa bertemu secara satu hala, yang ketiga huruf da, ta, ta bertemu dalam 2 hala. Cara bacaan idgham kamil adalah menggabungkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan melenyapkan semua makhraj. Maka yang jelas kedengaran adalah huruf kedua yang bersabdu sahaja. Cara bacaan idgham nakis pula adalah menggabungkan huruf ta ke dalam huruf pa dengan melenyapkan makhraj ta sahaja dan mengekalkan sifat-sifatnya melainkan khalkhala. Maka suara tebal tafkhim huruf ta dikekalkan semasa menggabungkan huruf pa ke dalam huruf ta. Kemudian, selanjutnya adalah idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Yaitu apabila bertemu 2 huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeza. Makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeza. Dan di sini hanya ada beberapa huruf tertentu dan ianya mesti dihafal. Contoh, ta mati bertemu ta berharakat. Wa qalat ta'ifah. Wa qalat ta'ifah. Selanjutnya, ta mati bertemu dengan dal berharakat. Ujibat da'wah. Ujibat da'wah. Ta mati bertemu dengan ta berharakat. Basatta. Basatta. Da mati bertemu dengan ta berharakat. Ma'abattum. Ma'abattum. Tha mati bertemu dengan zal berharakat. Yalhath dhalik. Yalhath dhalik. Zal mati bertemu dengan dha. Izzalamu. Izzalamu. Ba mati bertemu dengan mim berharakat. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Okey. Di sini
hanya beberapa huruf sahaja, bukan seperti yang idgham mutamassil lain tadi. Di sini kita perlu menghafalnya dan cara membacanya ialah masukkan huruf yang mati kepada huruf yang berharakat. Contoh tadi itu adalah ta mati bertemu dengan to berharakat, maka tekan to-nya. Wa qalat to. Syaddu ni kan, masukkan dia ke huruf to. Wa qalat ta'ifah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, to mati bertemu dengan ta, ya kan? To ini termasuk dalam huruf qalqalah, baju dakoto, abu, aja, atau aku, ada. Tetapi pada idgham mutajanissain, to dia tak mengeluarkan hukum qalqalahnya. Sebab apa? Sebab dia dimasukkan ke dalam huruf ta yang bertasydid. Cara bacanya basat ta. Begitu juga dengan dal. Dia termasuk huruf qalqalah. Semestinya dia ada bunyi qalqalah. Ad. Ya kan? Tetapi sebab dia masuk ke dalam idgham mutajanissain, dia ada bunyi dal, ya kan? Kita berhenti pada huruf dal, tetapi masukkan huruf dal ini ke dalam huruf ta. Coba dengarkan. Ma'abattum. Jadi seakan-akan dal tadi qalqalahnya tak menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam huruf ta. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pada ba mati bertemu dengan mim berharakat, dekat sini dia berdengung. Kalau yang lainnya tidak berdengung, maka khas untuk mim ini berdengung. Sebab dia adalah mim yang bersyaddu. Mim yang bersyaddu dia hukumnya adalah wajibul gunnah, yaitu wajib berdengung. Nama saya Muhammad Zul Ihsan Afwan bin Ali Akbar. Saya memegang nombor kad metrik DI 21476. Mutaqaribain. Pengertian idgham mutaqaribain dari sudut bahasa ialah idgham mutaqaribain terdiri dari dua kata, iaitu idgham dan mutaqaribain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutaqaribain artinya dua huruf yang berdekatan. Apa yang dimaksud dengan dua huruf yang berdekatan? Terdapat tiga maksud. Yang pertama, dua huruf yang berdekatan baik makhrajnya dan sifatnya. Contohnya huruf ta dengan huruf sa dan juga huruf fa dengan huruf qaf. Maksud yang kedua ialah dua huruf yang berdekatan makhrajnya sahaja tetapi sifatnya tidak berdekatan. Contohnya huruf dal dengan huruf sin. Maksud yang ketiga ialah dua huruf yang berdekatan sifatnya sahaja tetapi makhrajnya tidak berdekatan. Contohnya huruf zal dengan huruf jim. Dari tiga maksud mutaqaribain di atas, yang sering dipakai adalah pengertian mutaqaribain yang pertama sahaja, yaitu dua huruf yang berdekatan baik makhrajnya dan sifatnya. Sehingga pengertian idgham mutaqaribain adalah memasukkan dua huruf yang berdekatan baik makhraj dan sifatnya. Dua huruf dalam idgham mutaqaribain yang dimaksud adalah huruf pertama sukun dan huruf kedua hidup. Sering juga disebut sebagai idgham mutaqaribain shaghir. Pengertian idgham mutaqaribain dari sudut istilah ialah idgham mutaqaribain adalah memasukkan dua huruf yang berdekatan baik makhrajnya dan sifatnya. Huruf pertama sukun sedangkan huruf kedua hidup. Jenis-jenis idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain mempunyai jenis-jenis dan ianya disebut di dalam kitab Al-Mufid fi Ilm At-Tajwid. Dijelaskan bahawa idgham mutaqaribain terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, lam sukun bertemu ra. Jenis yang kedua ialah qaf sukun bertemu kaf. Jenis ketiga iaitu nun sukun bertemu ya, mim, waw, lam dan ra. Jenis keempat, lam ta'rif sukun bertemu huruf syamsi kecuali huruf lam.
Dari keempat jenis tersebut, yang sering disebut ialah idgham mutaqaribain jenis pertama dan kedua sahaja. Hal ini kerana mungkin untuk mempermudahkan untuk memahami idgham mutaqaribain. Berbeza dengan idgham mutaqaribain jenis ketiga yang sudah masuk dalam pembahasan hukum bacaan idgham ma'al ghunnah dan juga idgham bila ghunnah. Sedangkan idgham mutaqaribain jenis keempat sudah masuk dalam hukum bacaan idgham syamsi. Cara membaca idgham mutaqaribain adalah dengan memasukkan huruf pertama yang sukun ke dalam huruf kedua yang hidup, sehingga seolah-olah huruf pertama tidak ada dan huruf kedua bertasydid. Misalnya dalam contoh lam sukun bertemu ra dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 29 yang berbunyi wa qul rabbi, maka cara membacanya menjadi wa qur rabbi. Begitu juga dengan contoh idgham mutaqaribain lainnya, kecuali qaf sukun bertemu kaf yang hanya ada satu sahaja di dalam Al-Quran. Terdapat dua cara membaca. Cara membaca pertama sama seperti umumnya, iaitu idgham mutaqaribain. Cara membaca kedua adalah dengan memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, namun sifat isti'la huruf qaf masih ditampakkan. Saya mengambil 4 contoh idgham mutaqaribain di dalam Al-Quran. Yang pertama, contoh untuk lam sukun bertemu ra dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kadzdzabuka faqur rabbukum. Contoh yang kedua ialah lam sukun bertemu ra dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi adkhilni. Contoh yang ketiga iaitu lam sukun bertemu ra dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi anzilni munzala. Contoh yang keempat, qaf sukun bertemu kaf dalam Al-Quran surah Al-Mursalat ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqkum mimma immahin. Sadaqallahul azim. Okey, selanjutnya yang terakhir adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain iaitu apabila bertemu dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Okey, apabila bertemu dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan, itulah idgham mutaqaribain. Pada hukum idgham mutaqaribain, hurufnya adalah qaf mati bertemu dengan kaf berharakat. Qaf mati bertemu dengan kaf berharakat. Contoh alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Di sini adalah huruf qalqalah. Sebenarnya suara dia adalah aq, tetapi sebab masuk ke dalam hukum idgham mutaqaribain bertemu dengan kawan dia atau huruf hijaiyah yang sifat dan makhrajnya berdekatan, maka qalqalahnya jadi hilang, tidak menjadi. Alam nakhluqkum dimasukkan atau dimasukkan tekan ke huruf kaf. Contoh kedua yaitu pada huruf lam mati bertemu dengan ra. Lam bertemu dengan ra berharakat. Contoh qurrabbi. Qurrabbi. Cuba lihat, suara lam dimasukkan ke ra, kalah dia. Suara lam kalah dengan ra, qurrabbi. Okey. Begitulah. Yang ini agak simple, ya kan? Idgham mutaqaribain iaitu hurufnya qaf, kaf, lam, ra. Okey. Demikianlah sekian penjelasan untuk idgham, hukum idgham, iaitu idgham mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqaribain, insyaallah. Sekian itu sahaja video daripada kami. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk lebih memahami apakah itu idgham mutamatsilain
mutaqaribain dan mutajanisain secara lebih mendalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.